Terima kasih buat pasukan kapal sarjana yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad bin Khairul Hamid. Mohon hadirin kembali berdiri. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Perak. أيها الحفل الكريم، الآن يسر المجلس بغناء النشيد الوطني ونشيد ولاية العراق. Seterusnya lagu negeri Perak. Tidak ada masalah teknikal. Baik, kita teruskan tanpa iringan muzik. 1, 2, 3. Terima kasih diucapkan kepada hadirin sekali lagi dan maaf atas nyanyian itu tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Beri
beribu jelmakan cahaya, hujan merintik gugur ke bumi. Awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang hadirin kemari. Yang dihormati Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar, Pegawai Perubatan Hospital Manjung. Yang berusaha Encik Azmi bin Harun, SIP Plus merangkap rakan muafakat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Puan Razana Beki Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Raja Dr. Nazir Shah. Yang dihormati Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim, Naib Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Raja Dr. Nazir Shah. Barisan penolong-penolong kanan, Ketua Warden, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak baik lagi cerdik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المحترمون فضيلة الكرام الشيخ دكتور عبد الفتاح بن عبد الغفار، الدكتور في المستشفى منطقة منجوم، وهو أحد الخريجين من هذا المدرسة المباركة. فضيلة الكرام الشيخ عزمي بن هارون، الموظف الأكاديمية في المنطقة العراق الأوسط. فضيلة الكرام السيدة رزانة بنت عبد الرحمن، مساعدة المدير في قسم الإدارة المدرسة الملك الدكتور مدري شاه. الفضيلة الكرام الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحليم، نائب الرئيس الجمعيات للوالدين والمعلمين، المعلمين والمعلمات والمشاركين والمشاركات وكل الآباء والأمهات والأبناء الصالحين الأحبة الأعزاء. لا أنسى إخواني وإخواتي الأحبة في الدين والعقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المباركة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نشكره ونحمده على هذا المجلس، حفلة التقرير للطلبة المتفوقين، وفي هذا الصباح المنير وفي هذا الفناء الكريم، ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. قبل كل شيء أقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ونرحب بحضوركم في هذه القاعة الجميلة، ونشكركم على مشاركتكم معنا في هذا المجلس المبارك. نلتقي بالجميع في مقابلتنا المحبوبة، ونتمنى لكم العافية والصحة، وتنزل لكم الرحمة من الله تعالى. نستبارك الله على اجتماعنا هذا اليوم بالدعاء، ولذلك نتفضل شيخ خير الأمشى بن أحمد لقراءة الدعاء، فليتفضل مشكورا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji bagimu, Ya Allah, Tuhan pemerintah sekalian alam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ya Allah, pada pagi ini kami menadah tangan sebagai tanda syukur kami kerana atas kurniaan-Mu dapatlah kami bersama-sama berada di sini bagi majlis anugerah kecemerlangan akademik tahun 2022. Kurniakanlah pertemuan kami dalam perhimpunan ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu, agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Seterusnya, terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang tidak Engkau redai. Ya Allah, Ya Malikul Quddus, bukakanlah pintu hati kami dengan pancaran iman, sanubari kami patuh dan taat kepada ajaran dari akhir zaman. Penuhilah akal fikiran kami dengan ilmu pengetahuan dan jiwa rohani kami dengan ketakwaan.
Bimbing dan pandulah kami agar dapat menjadi insan yang berakhlak mulia, dan sinarilah hidup kami dengan cahaya hidayah-Mu agar kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang saleh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. شكرا جزيلا للأخي خير أنشر لقراءة القرآن. Adat berbahasa bersantun mesra, adat manusia hormat sesama, adat hidup perlukan usaha, adat belajar hendakkan jaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kami selaku pihak majlis pada pagi ini merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin warga dewan, khususnya yang dihormati Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar kerana telah sudi meluangkan masa bagi sama-sama meraihkan majlis yang kita rencanakan pada pagi ini. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dapat kembali berkumpul di dewan yang seberindah bertemakan elegan korporat berwarna hitam merah bagi meraihkan pelajar-pelajar sarjana yang cemerlang di dunia dan di akhirat kelak dalam suasana yang indah dan diredoinya, iaitu dalam majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik atau akronimnya MAKA bagi tahun 2022. Hari ini tanggal 5 Ogos 2023, Sabtu bersamaan 18 Muharram 1445 Hijrah, warga dewan akan sama-sama menyaksikan catatan kerangan manis buat para penerima anugerah bagi tahun 2022 ini. Hadirin warga dewan yang dihormati sekalian, berlangsungnya MAKA ini merupakan suatu usaha dalam mencapai objektif untuk memberi penghargaan dan pembakar semangat kepada para pelajar bagi mengukir kecemerlangan dalam setiap perincian akademik yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang akhirnya diukur pencapaiannya dalam peperiksaan awam maupun pentafsiran dalaman. Majlis yang menjadi agenda wajib dalam takwim tahunan sekolah ini turut menganugerahkan penghargaan bukan terhad kepada para pelajar, malah penghargaan juga buat guru-guru secara langsung atau tidak langsung. Justru itu, harapan kami agar majlis ini menjadi tonggak pencetus anjakan paradigma dan keyakinan dalam diri para pelajar maupun guru-guru untuk melonjakkan kecemerlangan secara holistik dan berterusan, insya-Allah. Sebagai hidangan haluan telinga, marilah kita sama-sama dengari persembahan yang akan dipersembahkan oleh wakil pelajar, iaitu alunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh pelajar putri, iaitu Nur Alia Irdina binti Anas Safwai. Pelajar ini akan mengalunkan surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 12. Majlis menyebut dengan segala hormatnya, dipersilakan. أيها الحفل الكريم، والآن نخطو إلى برنامج الأولى. نتشرف ونتكرم بدعوة الأخت نور عليا إردنا بنت أحمد صفوان ليتلو تلاوة القرآن الكريم في سورة المائدة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله. ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبهذه القراءة عسى أن يجعل الله برامجنا اليوم تسيرا سيرا حسنا ويبارك فيه آمين. شكرا لأختي نور عليا إربينا بنت أنس صفوان على حسن تلاوتها. Terima kasih diucapkan atas bacaan Al-Quran itu tadi. Untuk makluman hadirin, saudari Nur Alia Edina binti Anas Safwan telah dibimbing oleh Ustaz Muhammad Hanif bin Khairul Helmi. Anak anda ini merupakan pelajar kelas 5 Dini Sastra dan beliau sebelum ini telah berjaya memperoleh tempat ketiga dalam tilawah Al-Quran dalam majlis Iktifal Ilmi Peringkat Negeri Perak, malah merupakan pelajar yang aktif dalam sukan. Terima kasih sekali lagi. Semoga anak ini terus cemerlang di dunia dan di akhirat. Tak boleh jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Marilah kita alihkan lensa majlis ini kepada ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Razana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah selaku tuan rumah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أيها الحفل الكريم، والآن نخطو إلى برنامج الثانية وهو كلمة ترحيبية والكلمة الترحيبية الأولى من مساعدة المدير في قسم الإدارة المدرسة الملك الدكتور نادر شاه السيدات رزانة بنت عبد الرحمن، فليتفضل عليها مشكورا.
kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar, Pegawai Perubatan Hospital Manjung, merangkap alumni sarjana. Yang dihormati Encik Azmi bin Harun, SIP Plus, PPD Perak Tengah, merangkap rakan muafakat sekolah. Yang dihormati Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim, yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, barisan kepimpinan PIBG, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang diraikan. Pertama-tamanya saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Pengetua dengan lafaz Assalamualaikum. Tuan Pengetua memohon maaf kerana tak dapat hadir pada majlis hari ini kerana beliau dijemput oleh pihak Istana Perak untuk menghadiri majlis perasmian buku yang dikeluarkan oleh DBP yang bertajuk Kitab Kedua Baginda Sultan di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Jadi Tuan Pengetua memohon berbanyak-banyak maaf kerana tak dapat hadir pada majlis hari ini. Sebab majlis tersebut jemputan Istana Perak rasmi. Jadi Pengetua perlu hadir di sana. Okey, itu yang pertama lah, sampaikan salam daripada Tuan Pengetua. Pertamanya bagi pihak sekolah, saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan pada majlis yang dinanti-nantikan ini. Ucapan ribuan terima kasih juga saya rasakan khusus kepada tetamu kehormat, iaitu Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar, Encik Azmi bin Harun dan Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim atas kesudian hadir ke majlis kami. Hadirin dan hadirat sekalian, kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memberi pengiktirafan kepada para pelajar yang mencapai tahap pencapaian yang cemerlang, khusus dalam bidang kurikulum sepanjang tahun 2022. Sesungguhnya majlis anugerah kecemerlangan pelajar ini merupakan kesinambungan tradisi sekolah sejak sekian lama dan memiliki signifikan yang tersendiri kepada seluruh warga sekolah menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Saya percaya bahawa sokongan seumpama ini akan meningkatkan lagi semangat warga sekolah untuk terus mencatat kejayaan yang membanggakan. Tuan-tuan dan puan-puan serta penerima hadiah yang diraikan. Dalam konteks pendidikan, fungsi utama sekolah adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Jadi dengan perubahan persekitaran pendidikan yang penuh dengan ketidaktentuan, sukar diramalkan dan sentiasa terdedah kepada penambahbaikan, proses pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada akses pengetahuan semata-mata, bahkan lebih menjurus kepada proses persediaan menghadapi cabaran yang berbeza pada masa hadapan. Oleh itu, sarjana tidak boleh terkecuali daripada menyediakan peluang pembelajaran yang berkualiti, supaya pada akhirnya pelajar yang menerima pendidikan di sekolah ini dapat menyumbang terhadap jati diri dan daya saing negara. Sebagai wakil pengetua, saya akan sentiasa memastikan bahawa hala tuju sekolah ini jelas dan bahawa segala bentuk perancangan dan pelaksanaan program pendidikan yang ada sentiasa akur dengan keperluan yang disebutkan. Hadirin dan hadirat sekalian, pihak sekolah juga ingin merakamkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak PIBG, PPD dan JAID yang banyak membantu sekolah bagi meningkatkan kecemerlangan pembelajaran dan segala kegiatan sekolah yang lain. Begitu juga saya menghargai sokongan material dan moral para ibu bapa. Pada hakikatnya, apa-apa dua projek naik taraf kemudahan fizikal sekolah akan dipulangkan kepada para pelajar supaya dapat menikmati peluang pembelajaran yang terbaik. Justru, saya merayu tuan-tuan dan puan-puan tidak akan merasa jemu untuk menghulurkan sokongan seumpama ini tanpa berbelah bahagi secara berterusan dan konsisten. Hadirin dan hadirat sekalian, kepada penerima hadiah, sekalun tahniah untuk anak-anak yang dikasihi. Teruskan kecemerlangan anak-anak.
nilai kebendaan hadiah dan sijil bukanlah menjadi ukuran. Yang penting kalian telah diberi pengiktirafan yang begitu bermakna dalam hidup kalian. Di samping mencongak kejayaan, usah lupakan rakan-rakan yang tidak menerima hadiah seperti kalian. Bantu mereka, beri dorongan dan inspirasi. Kelak kalian akan dikenang sebagai insan yang budiman dan berpribadi mulia. Bagi pihak sekolah, saya mendoakan agar kalian akan terus melangkah kejayaan yang bakal membanggakan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Kepada ahli jawatan kuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sarjana kali ini, terima kasih Daun Keladi. Kepada tetamu dan hadirin, sokongan tuan-tuan akan dikenang sampai bila-bila. Saya akhiri ucapan saya dengan 2 rangkap pantun. Ikan sembilang, sepat dan gelah, guna bubu biasa dibujung. Pencapaian cemerlang dapat hadiah, petanda ilmu sentiasa dijunjung. Buai laju-laju sampai pokok senang, sarjana terus maju, mampu teraju dunia. Sekian saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. شكرا كثيرا إلى فضيلة اللقاء الذي قد أعطانا الكلمة الترحيبية الطويلة وعسى تنقفنا جميعا. Terima kasih diucapkan kepada Puan Razana binti Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran atas ucapannya mewakili Tuan Pengetua sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacita dan berbesar hati mempersilakan Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar, Pegawai Perubatan Hospital Manjung selaku wakil alumni berjaya sarjana untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasangan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah Menengah Raja Dr. Aziz Shah bagi tahun 2022. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. أيها الحفل العظيم وسرنا في هذا اليوم، تعالوا بنا نستمع إلى كلمة رائعة للسيد الدكتور عبد الفتاح بن عبد الغفار خريجي من مدرسة الملك الدكتور نبيشة لإلقاء كلمة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم على البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحترم رئيس الجلسة والمحترم السيد والمحترم السيد عبد بن هارون الموظف الأكاديمية في منطقة العراق الأوسط، والمحترمة المساعدة المدير معلمتي ومدرستي السيدة المعلمة رزانة بنت عبد الرحمن، والسيدة المعلمة فضيلة بنت صالح، الحاضرون والحاضرات والمعلمين والمعلمات والطالبون والطالبات الذي يرحمكم الله تعالى. الآية الكريمة التي قرأتها قبل قليل هي من سورة الزمر، الآية 9. يسأل الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني هل يستوي بين العالم والجاهل؟ طبعا لا يستوي الفريقان، لأن العالم هو يدرك الحق ويتبعه ويعمل به. Faham tak? Tak faham. Baik. Sebab ada Ustaz Qadir, dia sendiri dia ngajar lama kan, dia cakap Arab, dia pun nak cakap Arab juga lah. Baik.
Ayat yang saya bacakan tadi sebentar tadi adalah daripada surah Az-Zumar ayat 9, yang mana Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdhur al-akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru bil albab. Maka ini Allah Ta'ala telah melantunkan satu persoalan kepada kita semua. Adakah sama di antara orang yang berilmu ataupun dengan orang yang tidak berilmu? Maka ayat ini dikembalikan kepada ayat yang sebelumnya, yang mana Allah Ta'ala membezakan di antara orang yang mana tak kala mereka ini memohon bantuan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tak kala Allah Ta'ala berikan kesayangan kepada mereka, kemudian mereka kufur dan juga mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala tak kala mereka mendapat nikmat tersebut. Lantas Allah Ta'ala telah berpaling daripada mereka, kemudian diikuti dengan ayat yang kedua inilah ayat yang ke-9 ini, di mana Allah Ta'ala membezakan di antara orang yang jahil dan juga orang yang berilmu. Maka di sini Abu Hayyan telah menyebutkan dalam satu syarahan berkaitan dengan ayat ini, mengatakan bahawa maka sesungguhnya sangat-sangat berbeza di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa? Kerana orang yang berilmu itu mereka mengetahui kebenaran. Dan bila mana mereka mengetahui kebenaran, mereka mengikutinya pada masa yang mereka beramal dengan kebenaran tersebut. Pada masa yang sama dirangkumi juga bahawa semuanya di antara kesempurnaan manusia itu, maka dia dibatasi dengan dua perkara. Yang pertamanya adalah ilmu, yang keduanya adalah yang kedua amal. Maka bila mana disebut berkenaan dengan ilmu itu adalah apa-apa yang membawa seorang hamba itu kepada menuju ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah menjauhi dia daripada melakukan kefasadan dan juga kemaksiatan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Maka bila mana kita bicara tentang hari kecemerlangan dan juga hari Al-Ibrah, maka nak tarik mengangkat sentiasa terkait dengan ilmu. Bila kita bicara tentang ilmu, maka terkaitlah juga dengan amal. Kerana apa? Kerana penghujung bagi ilmu itu adalah kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka di kesempatan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara lah berkenaan dengan hari Al-Ibrah ataupun disebut tentang kecemerlangan pelajar. Di mana kita berbicara tentang kecemerlangan pelajar, pelajar yang hebat, pelajar yang cemerlang, maka nak dia tidak lari daripada beberapa perkara. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan jasa seorang guru dalam menyampaikan ilmu dan juga diberikan kepada anak-anak murid. Maka sebenarnya kita sebagai maklum dalam satu kitab yang cukup famous, cukup terkenal, kemudian disebut oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ta'alimul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, di mana telah menggariskan lebih kurang tak silap saya ada 13 pasal dalam membicarakan tentang ilmu. Dan antara yang ditekankan dalam tersebut adalah bagaimana kita menghormati dan membesarkan ilmu dan juga ahli. Maka di mana kita tentang ahli, para guru lah. Para guru menjadi di antara ahli dalam menyampaikan ilmu. Maka di antara perkara-perkara yang ditekankan dalam Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala adalah berkenaan dengan bagaimana cara-cara untuk kita memulakan guru adalah dengan kita menghormati mereka, tidak tutup tempat mereka, tidak memotong kata-kata mereka dan sebagainya. Perkara-perkara yang menunjukkan sifat taat dan juga patuh pada para guru. Maka para ulama pada zaman dahulu telah menunjukkan beberapa contoh yang sangat baik bagi kita untuk kita contohi. Antara yang ingin saya petik di sini adalah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, terkadang beliau bersama dengan gurunya yang sangat dihormati Imam Malik rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana duduk bersama-sama kedua imam besar ini, maka Imam Syafi'i sangat takut untuk membidik muka surat yang dibacanya dengan begitu kuat, kerana khawatir akan mengganggu guru dia Imam Malik rahimahullah ta'ala. Begitu dengan Imam Rabi' rahimahullah ta'ala, tak kala beliau bersama dengan Imam Syafi'i gurunya rahimahullah ta'ala, maka beliau sanggup untuk tidak minum walaupun seteguk kerana terlalu menghormati guru beliau, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita menjaga adab dan juga hormat kepada para guru demi mendapat keberkatan ilmu tersebut. Hadirin hadirat sekalian, itu perkara yang pertama. Perkara yang keduanya adalah ini saya tekankan berkenaan dengan pribadi para penuntut ilmu itu sendiri. Sebagaimana kita maklum, kalau katakan para guru bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu, tapi bila mana para pelajar tidak bersungguh-sungguh, maka di sana akan bilang ataupun tak capailah hajat untuk mendapatkan ilmu yang kita sampaikan. Maka ada seorang
doktor, saya nama dia Syekh Dr. Saleh Ahmad bin Muhammad Al-Wursi, tak saya lah. Dalam satu kitab dia tulis Al-Quran Belum Muta'allim. Di sana digariskan beberapa perkara lah untuk seorang pelajar itu perlu fokus ataupun beberapa garis panduan untuk seorang pelajar itu mencapai kecemerlangan. Antaranya adalah sentiasa menghormati waktu, cara dia adalah menghormati para guru, kemudian tidak saja seorang-seorang, berkenaan lagi bermulazamah, dia bermudakar bersama dengan rakan-rakan, dan juga pada masa yang sama ada ijtihad, iaitu sungguhnya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka kesemua ini sangat penting dalam usaha untuk mencapai ilmu lah, untuk mendapatkan ilmu yang kita ingini. Ada satu kisah yang juga ingin saya kongsikan di sini daripada satu kitab yang bernama Safat min Sabril Ulama. Itu karangan Imam Syekh Abdul Fattah Al-Bughda rahimahullah ta'ala. Beliau telah menukilkan satu kisah daripada Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang mana pada satu hari ada seorang tabi'in ini tak kala mendengar sebuah hadis daripada sahabat dia, yang mana hadis tersebut daripada para sahabat. Maka beliau berasa tidak reda dengan diri dia, dan dia terus berhijrah ke Madinah satu untuk menuntut. Ada WhatsApp-nya, ada TikTok-nya, ada Twitter-nya kan. Jadi senang untuk kita menuntut ilmu ataupun mencari perkara-perkara yang faedah bagi kemanfaatan bagi diri kita sendiri. Itu perkara yang kedua lah. Dan perkara yang terakhir yang saya nak sentuhkan di sini adalah berkenaan dengan dirikan di rumah, itu dirikan ibu bapa lah. Umum saya dah maklum bahawa sesungguhnya pendidikan awal bagi seorang murid ataupun kanak-kanak ataupun para pelajar adalah di rumah. Dan ini sebenarnya disebut oleh para pengkaji bila mana disebut berkenaan dengan mentarbiyah anak-anak atau mentarbiyah para pelajar. Maka perkara pertama adalah tarbiyah di rumah itu lebih penting. Kenapa? Kerana anak-anak melihat kelakuan ibu bapa di rumah, maka apa yang dilihat itu akan dijumpai dalam kehidupan seharian. Maka ada satu karangan seorang doktor, saya lupa nama dia, iaitu disebut berkenaan dengan beberapa fasal dalam usaha kita mendidik anak-anak. Tak juga tak silap, kaifat rabbi abna'ak, bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita. Maka di sana dibagikan kepada dua fasal. Yang pertamanya adalah al-wiqayah, iaitu pencegahan. Yang keduanya adalah al-ilaj, itu rawatan. Jadi dalam bab yang pertama disebut berkenaan dengan bagaimana kita nak mencegah ataupun bagaimana untuk mendidik anak-anak dalam fasa pencegahan, iaitu disebut berkenaan dengan kita perlu bermuamalah dengan anak kita mengikut fasa dua tahap mereka. Yang mana penulis dalam kitab tersebut dia kaitkan dengan satu hikam Arab yang cukup famous yang kita dengar. Tula'ib abna'aka sab'a sinin. Itu hendaklah kita bermain-main, bermuamalah dengan anak kita dalam umur 0 hingga 7 tahun. Kemudian yang keduanya adalah kita hendaklah mendidik, jadi mungkin mendisiplinkan anak-anak kita umur 7 hingga 14 tahun. Yang terakhir sekali adalah kita menjadi sahabat kepada anak-anak kita dari umur 14 hingga 21 tahun. Maka ini adalah fasa-fasa yang cukup penting dalam kehidupan seorang anak-anak dalam mereka mentarbiyah membentuk pribadi jati diri mereka. Maka di antara contoh yang terbaik yang boleh kita ikut adalah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda melihat kedua-dua cucu baginda yang sangat disayangi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dalam satu kawasan bersama seorang sahabat, tak satu nama Al-Aqra bin Hadis. Tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam melihat kedua-dua cucu baginda, Sayyidina Hasan dan Husain, baginda terus mencium kedua-duanya. Maka bila mana Sayyidina Aqra melihat perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka terus beliau berkata, sebenarnya aku ini ada 10 orang anak, tapi dalam satu hari pun tak pernah aku mencium 10 orang anak tersebut. Maka bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perkara tersebut, mendengar tentang perkara tersebut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Maka barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka ketika ada satu contoh yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dulu pada satu hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di atas mimbar. Kemudian datanglah dua orang cucu baginda, dua orang pula, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma, dengan memakai pakaian yang cantik, wangi-wangian, baju baru dan sebagainya. Maka tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam melihat kedua-dua cucu baginda tersebut, baginda stop, berhenti daripada melanjutkan khutbah dan turun untuk mencium kedua-dua cucu baginda sallallahu alaihi wasallam serta mendukung keduanya. Dan atas baginda bersabda, maka benarlah kata Allah Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka semuanya harta dan juga anak kamu adalah fitnah. Kerana apa? Kerana aku tak akan melihat cucu aku dua orang ini sanggup aku berhenti daripada untuk meneruskan khutbah
semata-mata untuk mencium dan mendukung mereka. Maka di sini menunjukkan berapa pentingnya dalam usaha kita mendidik anak-anak, dalam kita membina jati diri mereka sesuai dengan tahap dan marhalah yang mereka adalah 0 hingga 7, kemudian 14 hingga 21 tahun. Maka bila saya rangkumkan, sebenarnya dapat 3 perkara inilah sangat penting dalam usaha untuk bina keseimbangan dalam diri seorang pelajar. Yang pertama adalah daripada guru-guru sendiri. Yang kedua para pelajar itu sendiri, yang terakhir adalah daripada ibu bapa. Maka di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah, berbanyak-banyak tahniah kepada para pelajar yang berjaya. Saya tidak langsung dia mengimbau memori saya dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini lah. Lebih kurang 13 tahun yang lalu pernah berada di sini. Maka tahniah saya ucapkan kepada mereka yang berjaya. Dan mereka yang belum berjaya, jangan ingat ini adalah bukan pengakhiran sebuah kehidupan. Yang lepas ini panjat bangunan, turun bangunan, turun bangunan dan sebagainya, tak nak. Nanti terus terganjung, terus berintai. Jadi apa yang penting adalah ini bukan pengakhiran sebuah kehidupan. Kenapa? Kerana jauh luar sana nanti banyak-banyak pelbagai cabaran yang bakal kita hadapi. Terutamanya dalam generasi sekarang, generasi pun alfa kan? Kuat. Dasar alfa lah. Matt Greenfield dan saya dalam satu artikel disebut tentang generasi alfa sekarang 2010 Ustaz. Semua sekarang 2010 kan? Jadi generasi alfa adalah start tahun 2010 hingga 2025. Maka Matt Greenfield sebut generasi ini bukan generasi yang sangat mencabar, dan mereka ni antara sesuatu juga duduk lama dengan ibu ayah mereka berbanding dengan berkali sendirilah. Dan kerana teknologi dan sebagainya itu cabaran masing-masing ini lah. Jadi ibu ayah, para guru, juga pelajar-pelajar sendiri harus berkoordinasi dan juga mengimbangi di antara IT dan kemajuan yang ada pada ini dalam usaha untuk membina sistem ulangan dan mendapatkan manfaat daripada IT yang ada dalam sekarang. Maka sejak itu saja ucapan saya pada hari ini. Maka saya akhiri dengan sarakat pantun. Kerana cikgu Radana memberikan pantun, maka saya ambil pantun juga lah. Mengimbau juga kembali pantun semasa dulu. Maka pantun saya berbunyi, beras kunyit saya taburi, air mawar kerjaswani, berkembang kasih menabur budi, undangan tuan abad sendiri. Maka sama-sama kita rasmikan majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Saya mohon maaf anda ada tersalah bicara, terkasar bahasa sepanjang ucapan saya pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah daripada Allah SWT juga. Disanakan kepada diri saya lama ini. Maka saya sadarkan kalam saya, ucapan saya dengan satu firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. شكرا جزيلا للسيد الدكتور عبد الفتاح بن عبد الغفار على كلمته قبل قليل. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Abdul Fatah bin Abdul Ghaffar atas kesudian menyempurnakan majlis perasmian sebentar tadi. Bunga selasih di jambangan Puan harum melati peneri intan. Terima kasih ucapan Tuan kekal bersemi dalam ingatan. Seterusnya, Puteri Rupawan mengungkap madah Dayang Cik Siti mencubit manisan. Ucapan perasmian terungkap sudah, kini menanti detik manisan. Kini tibalah kita ke detik yang dinanti-nantikan, iaitu penyampaian anugerah kepada para pelajar yang telah menyumbang kepada kecemerlangan bidang akademik Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah bagi tahun 2022. Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah diiringi Ustaz Syafi'i bin Abdul Rahim, Guru Kanan Bahasa Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, untuk menyampaikan hadiah kepada penerima. Majlis mempersilakan. Penyampaian hadiah ini merupakan pencapaian kedudukan terbaik dan mata pelajaran terbaik bagi ujian akhir sesi akademik UASA 2022. Tingkatan 1,
Tempat ketiga, Nur Irin Farhana binti Fazlin. Tempat kedua, Iliana binti Syariful Anwar memperoleh mata pelajaran terbaik ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran sejarah dan matematik. Tempat pertama, Dia binti Muhammad Hanif, mata pelajaran terbaik Sains Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Al-Syariah dan Usuluddin. Tingkatan 2, tempat ketiga, Aisyah binti Nur Abdul Razak, mata pelajaran terbaik ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran geografi. Tempat kedua, Siti Nur Aisyah binti Sultan, mata pelajaran terbaik reka bentuk dan teknologi, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tempat pertama, Mas Adriana Safina binti Mas Indra, mata pelajaran terbaik bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan juga hafazan terbaik 2022 tingkatan 2 perempuan. Tingkatan 3, tempat ketiga, Amira Aifa binti Mahazim, mata pelajaran terbaik wasa bahasa Melayu dan matematik. Tempat kedua, Wan Saida Sofia Al-Huri binti Wan Abdul Malik Al-Huri, mata pelajaran terbaik wasa bahasa Inggeris dan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Tempat pertama, Adli Hakimi bin Ahmad Fazli, mata pelajaran terbaik wasa sejarah, geografi dan Al-Syariah. Seterusnya, mata pelajaran terbaik tingkatan 1, bahasa Melayu, Ahmad Waqiuddin bin Syahrul Nizam. Bahasa Inggeris, Badrina Azlin binti Azhar. Geografi, Muhammad Jufri Aisar bin Muhammad Firdaus. Reka bentuk dan teknologi, Melissa Irdina binti Abdul Khalid. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, Syahidatul Najihah binti Sabudin. Seterusnya, tingkatan 2, bahasa Melayu, Nur Safarina binti Muhammad Syahruddin. Mata pelajaran terbaik sejarah, Dalili Akila binti Zulkifli. Mata pelajaran matematik, Nur Amira Husna binti Rosdi. Mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, Usuluddin, Muhammad Akmal Haziq bin Muhammad Samsul. Seterusnya, tingkatan 3, Sains, Nur Hadfina Irdina binti Hasli Rizam.
Reka Bentuk dan Teknologi Nurul Amalin binti Hazman. Usuluddin Ahmad Fakri Al-Hafiz bin Ahmad Faizal. Dan yang terakhir, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Muhammad Syakir Safanizam bin Sulaiman. Tahniah diucapkan kepada penerima hadiah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Razana binti Abdul Rahman dan Ustaz Syafi'i bin Abdul Rahim atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah bagi pencapaian kedudukan terbaik dan mata pelajaran terbaik bagi peperiksaan akhir tahun 2022 serta hafazan terbaik 2022 bagi menengah atas. Bagi menyempurnakan agenda ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang dihormati Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim, Naib Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Raja Nazrin Shah, diiringi Ustaz Zainal Abidin bin Masri, Tolong Kanan Co-Kurikulum Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, untuk menyampaikan hadiah kepada para penerima. Majlis mempersilakan. Kita mulakan dengan kedudukan terbaik peperiksaan akhir tahun bagi kelas tingkatan 4 sains. Tempat ketiga, Aliyah Balkis binti Khairil Izwan, juga memperolehi mata pelajaran terbaik peperiksaan akhir tahun bagi subjek sejarah dan juga biologi. Tempat kedua, Nur Izzah Najihah binti Muhammad Khairi, memperolehi mata pelajaran terbaik peperiksaan akhir tahun bagi subjek bahasa Arab dan juga pendidikan syariah Islamiah. Beliau tidak dapat hadir pada hari ini kerana menyertai kuis ilmu wahyu MQSS peringkat negeri Perak. Dan tempat pertama, Ain Insyirah binti Ahmad Zainul Kamal, memperolehi subjek terbaik bagi kimia dan juga matematik tambahan. Bagi kelas 4 ekonomi, tempat ketiga, Nur Indina Fasihah binti Muhammad Wazaimi, memperolehi mata pelajaran terbaik bagi subjek prinsip account. Tempat kedua, Insyirah binti Sairiful Anwar, dan kini beliau bersekolah di sekolah SMK Sultan Muhammad Shah. Dan tempat pertama, Amalin Farhana binti Zubair, memperolehi mata pelajaran terbaik bagi subjek bahasa Inggeris. Bagi kelas 4 perniagaan, tempat ketiga, Nurul Izzati binti Khairul Nizar. Tempat kedua, Abdul Hakimil Halim bin Azmulai. Dan tempat pertama, Nurul Farihah binti Mahadi, juga memperolehi mata pelajaran terbaik bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya kita beralih kepada kelas 4 Dini Sastra. Tempat ketiga, Nur Adlina binti Ahmad Isyahudi. Tempat kedua, Suwaibah binti Badrul Hisham, juga memperolehi mata pelajaran terbaik bagi subjek kesusasteraan Melayu.
Dan tempat pertama Nur Najmi Humairah binti Rahim juga memperolehi mata pelajaran terbaik bagi subjek perniagaan, Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, Usuluddin dan juga Asy-Syariah. Seterusnya kita beralih kepada mata pelajaran terbaik peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2022. Untuk bahasa Melayu, Nurul Aiman binti Ahmad Faizal. Bagi mata pelajaran matematik, Nur Syahirah binti Muhammad Amin. Bagi mata pelajaran Husna binti Wan Salman. Bagi mata pelajaran sains, Faikah Mardiyah binti Masni Syahril. Juga ekonomi, Muhammad Haris Daniel bin Zuhelmi. Seterusnya kita beralih kepada hafazan terbaik. Untuk tingkatan 1, lelaki Muhammad Naufal bin Muhammad Zaki. Bagi kategori perempuan, Nur Hafizah Diana binti Halim. Untuk tingkatan 2, bagi kategori lelaki, Muhammad Uwais Rizki bin Muhammad Syamsul. Seterusnya bagi tingkatan 3 lelaki, Muhammad Daniel Faris bin Husaini Amir. Untuk kategori perempuan, tingkatan 3 Ainul Mardiyah binti Muhammad Firdaus. Dan bagi tingkatan 4 lelaki, Muhammad Nur Hazim Hakim bin Nur Arif. Tahniah diucapkan kepada penerima hadiah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim atas kesudian beliau menyampaikan hadiah sebentar tadi. Sehubungan dengan itu, majlis mempersilakan Ustaz Zainal Abidin bin Masri untuk menyampaikan cenderahati dari pihak sekolah kepada Encik Abdul Rahman bin Abdul Halim. Majlis mempersilakan dengan segala hormatnya. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, dari Kedah ke Bandar Perlis, singgah bersantai di tepi JP. Persembahan menyusul memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Seterusnya, majlis akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid oleh pelajar-pelajar puteri sarjana. Mereka akan menyampaikan nasyid bertemakan Akidah Mantap Lestari Sasya. Kumpulan nasyid ini yang terdiri daripada 8 orang pelajar telah diketuai oleh Mariam Husna binti Muhammad Rizal. Majlis mempersilakan.
Masaknya sang pecah. Wahid Isna Ibda. Tu benar ya Allah, wa wajahnya ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Tu benar ya Allah, wa rajana ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Membina peradaban, melangkah keraguan, bersama hayati ketampilan junjungan. Dalam kebingungan, hati dah memimpin jalan. Dalam kegelapan, sasia menjadi
bagaikan cahaya rembulan purnama di saat kelam menyelimuti. Begitulah Al-Quran menjadi sinarnya, menuntun umat mengusir kegelapan. Begitulah Al-Quran menjadi sinarnya,
mardatillah. Syukran. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas persembahan itu tadi. Untuk makluman hadirin, kumpulan ini telah mendapat tempat ketiga dalam Maharajan Al-Quran Sekolah-Sekolah MQSS peringkat daerah baru-baru ini dengan bimbingan Cikgu Fauziah binti Zainuddin. Semoga pasukan nasyid sarjana akan melakar kecemerlangan dalam pertandingan nasyid untuk tahun seterusnya. Persembahan nasyid pada hari ini telah diatur bawah bimbingan Ustazah Siti Nur Balkis binti Ibrahim. Kini kita akan kembali kepada agenda utama, penyampaian anugerah kepada pelajar-pelajar cemerlang. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput SIP Plus PPD Perak Tengah diiringi Puan Fazilah binti Haji Saleh, Penulung Kanan Hal Ehwal Murid, untuk menyampaikan anugerah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Anugerah Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia Terbaik bagi tahun 2022. Pelajar-pelajar yang memperoleh 7A: Abdul Nur Aiman bin Muhammad Rizwan yang kini menuntut di Kolej Matrikulasi Perak dalam jurusan Perakaunan. Seterusnya, Akyas Khoyim bin Ahmad Akhyar. Beliau kini di Kolej Pra-Universiti Seri Putra. Seterusnya, Alia Syuhadah binti Amiruddin yang kini menyambung pendidikan di Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Raja Chulan. Seterusnya, Amir Haziq bin Ahmad Puan. Wakilnya, pelajar ini kini di UIA dalam jurusan Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Tahniah diucapkan. Seterusnya, Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Nordin tidak dapat hadir pada hari ini. Beliau kini menuntut di UiTM Dengkil dalam jurusan Undang-Undang. Seterusnya, Muhammad Atiqullah bin Mustafa. Pelajar ini kini di STAM Sarjana. Seterusnya,
Muhammad Irfan Safwan bin Muhammad Zulki yang kini menyambung pelajaran di Politeknik Ibrahim Sultan dalam jurusan Teknologi Kreatif Digital dan Animasi. Seterusnya, Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Nurbani. Ada wakilnya. Okey, pelajar ini menuntut di Universiti Malaya Education Center Bacok jurusan Asasi Pengajian Islam. Kita teruskan kepada seterusnya, Nur Amanina Izzati binti Muhammad Fauzi yang kini berada di Kolej Matrikulasi Perak dalam jurusan Sains Hayat. Seterusnya, Nur Fatihah binti Samsul Kamal diwakili oleh wakilnya. Pelajar ini berada di UIA dalam jurusan Sains Kemanusiaan. Seterusnya, Nur Nadrah Nadirah binti Muhammad Kamaluddin diwakili oleh wakilnya. Pelajar ini berada di Kolej Matrikulasi Kedah dalam jurusan Sains Hayat. Seterusnya, Putri Alia Zulaika binti Zulkifli yang kini menuntut di UiTM Merbuk dalam jurusan Diploma Pentadbiran Awam. Seterusnya, 8A, Abdullah Zuhaili bin Husaini yang kini juga berada di STAM Sarjana. Seterusnya, Isyatul Husna binti Muhammad Halmi diwakili oleh ayahandanya yang kini berada di UIA dalam jurusan Foundation Islamic Revealed Knowledge. Seterusnya, Muhammad Hazimi bin Yusri juga diwakili oleh wakilnya. Pelajar ini berada di Universiti Malaya Bacok, jurusan Asasi Pengajian Islam. Seterusnya, Muhammad Afiq bin Baharudin tidak dapat hadir pada hari ini. Beliau kini di UIA dalam jurusan Ekonomi dan Sains Pengurusan. Seterusnya, Muhammad Akil bin Zamri diwakili oleh adiknya yang kini berada di kelas 4 Ekonomi. Abangnya kini berada di Kolej Matrikulasi Selangor jurusan di peringkat STPM di Kisas. Seterusnya, Muhammad Irfan Naim bin Muhammad Azli yang kini berada di IPG Tunku Bainun dalam jurusan Pendidikan Islam. Seterusnya, Muhammad Irfan Syukur bin Mustafa Kamal yang kini berada mengambil STPM. Seterusnya, Nur Atirah binti Abdul Rahman diwakili oleh wakilnya.
Pelajar kini berada di UIA dalam jurusan Foundation in Human Science. Dan yang terakhir untuk 8A ini, Yasif Zuhai bin Zainul Zahri yang kini berada di IPG Perlis dalam jurusan Bahasa Melayu. Baik, kita beralih kepada pelajar yang memperoleh 9A, Aida Umairah binti Aidi Hasrizal, merupakan pelajar hafazan terbaik 2022 bagi tingkatan 5, kini berada di Kolej Matrikulasi Selangor jurusan Perakaunan Profesional. Seterusnya, Amir Naim bin Muhammad Amin yang kini mengambil STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Bustamam, aliran Sains Sosial. Seterusnya, Arish Adnin bin Muhammad Nur Aiman Nakyudin yang kini berada di IPG jurusan TESOL. Seterusnya, Awatif Maisarah binti Aznawi diwakili oleh wakilnya, kini berada di UIA jurusan Foundation in Economic and Management Science. Seterusnya, Fitiah Humairah binti Yusuf diwakili oleh wakil abangnya, kini berada di UIA dalam jurusan Ekonomi dan Sains Pengurusan. Seterusnya, Khairin Farhan bin Khairil Badrul diwakili oleh wakilnya, yang kini berada di Uniza jurusan Asasi Sains dan Perubatan. Baik, seterusnya Muhammad Afizur Rahman bin Ahmad Nizam yang kini melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Selangor jurusan Perakaunan Profesional. Seterusnya, Muhammad Adam Sufi bin Ahmad Azizi yang kini juga berada di IPG, iaitu di IPG Sultan Mizan jurusan Pendidikan Islam. Seterusnya, Muhammad Aziz bin Nur Muhammad yang kini berada di Kolej Matrikulasi Perak jurusan Perakaunan. Seterusnya, Muhammad Irsyad Ikmal bin Muhammad Mosli yang kini berada di UPM jurusan Asasi Sains Kejuruteraan. Seterusnya, Muhammad Takif Rifai bin Muhammad Tafkir yang kini melanjutkan pelajaran di STAM di Mahad Al-Mizan. Seterusnya, Nur Amanina binti Arizam, kini STPM di Sekolah Menengah Raja Chulan
aliran Sains Sosial Sastra. Seterusnya, Nur Haziah Izzati binti Hamid diwakili oleh kakaknya yang kini berada di Central for Foundation Studies UIA dalam jurusan Physical Science. Seterusnya, pelajar yang memperoleh SPM 2022 10A, iaitu yang pertama Ahmad Takif bin Ahmad Daud. Juga pelajar ini memperoleh hafazan terbaik 2022 bagi tingkatan 5. Kini berada di Kolej Matrikulasi Selangor dalam jurusan Perakaunan Profesional. Seterusnya, yang terakhir, Rabia binti Zulkifli yang kini berada di USIM dalam jurusan Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Kini kita beralih pula, beliau juga memperoleh muat terbaik 2022 dan kini menanti keputusan UPU yang bakal dikeluarkan pada bulan 9 nanti. Seterusnya, Umair binti Muhammad Zin. Pelajar ini sedang menduduki kelas akhir level 7, kelas bahasa bersama Universiti Al-Azhar Mesir. 10 hari bulan 8 ini akan adanya peperiksaan akhir dan insya-Allah beliau berangkat ke Mesir pada September 2023 dalam bidang Syariah Islamiah. Dan yang terakhir, Mumtaz Muhammad Amru bin Muhammad Asri. Juga kini masih menanti keputusan UPU yang bakal keluar pada bulan 9 nanti. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah itu tadi. Untuk itu, majlis mempersilakan Puan Fazilah binti Haji Saleh untuk menyampaikan cenderahati kepada Encik Azmi bin Harun atas penyampaian anugerah itu tadi. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azmi bin Harun dan tahniah kepada para penerima hadiah. Hadirin sekalian, majlis diteruskan ke acara kemuncak iaitu penganugerahan tokoh pelajar, panitia terbaik dan anugerah lonjakan saujan. Bagi anugerah tokoh pelajar, mereka terpilih berdasarkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum serta bersaksiah tinggi. Sebelum majlis menjemput penyampai seterusnya, marilah kita sama-sama selidiki serba sedikit latar diri putera dan puteri ini. Bagi tokoh putera, beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik, lahir pada 13 April 2005. Pencapaian terbaik akademik dan kokurikulum SPM 10A 1C, yang kedua naik Johan ke Suma bagi pertandingan bola sepak. Seterusnya melayakan diri ke SSPK Negeri Perak bagi bola sepak, mendapat naik Johan MS bola sepak, berperanan sebagai ketua pasukan kapten bola sepak bawah 18 tahun tahun 2022
dan juga merupakan kapten bola tampar di tahun 2022. Berasal daripada Kampar Perak, ayahdanya bernama Ahmad Daud Bencor, nama ibundanya Amnah binti Omar. Perkembangan terkini, beliau kini meneruskan pelajaran dalam jurusan perakaunan profesional di Kolej Matrikulasi Selangor. Anaknya yang dimasukkan pada 6 orang adik-beradik, lahir pada 7 September 2005. Pencapaian terbaik akademik UPKK 8A, UPSR 6A, Serai 5A1B dan SPM 7. Manakala pencapaian co-curriculum pula mewakili daerah dalam kejohanan badminton MSSPK 2022, mewakili daerah dalam kaligrafi khot Festival Kesenian Islam FKISS 2022 dan memangku jawatan sebagai naib pengerusi kelab chess, setiausaha kelab bahasa Inggeris dan ketua biro disiplin bagi Majlis Perwakilan Pelajar MPP, dan berasal daripada Ipoh Perak, anak kepada pasangan. Nama ayahnya Amiruddin bin Zakaria, manakala nama bondanya Siti Rahmah binti Muhammad Kamaruddin. Perkembangan terkini menyambungkan pelajaran ketingkatan 6 di SMK Raja Tulan. Anaknya putri yang dimaksudkan ialah Alia Syuhadah binti Amiruddin. Dijemput Alia Syuhadah untuk naik ke pentas bersama dengan ibunda dan ayahnya yang tercinta. Diucapkan kepada kedua-dua tokoh pelajar tersebut, semoga kejayaan terus terlakar dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin yang dihormati, kecemerlangan yang dicipta tidak mungkin berhasil tanpa usaha yang tidak kenal jemu dan lelah para guru. Semoga dengan itu majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah panitia terbaik. Anugerah ini diberikan kepada panitia yang mencapai grade purata mata pelajaran GPMP, SPM dan STAM terbaik 2022. Panitia terbaik itu ialah bagi SPM, panitia terbaik ialah mata pelajaran Bahasa Melayu. Bagi sijil tinggi agama Islam, panitia terbaik ialah mata pelajaran Arud dan Qafiyah.
tahniah diucapkan. Seterusnya, anugerah lonjakan saujana akan diberikan kepada panitia yang melonjak pencapaian grade purata mata pelajaran tersebut dari tahun sebelumnya kepada pencapaian yang lebih baik dari tahun semasa. Sehubungan dengan itu, anugerah ini diberikan kepada bagi peperiksaan sijil tinggi, bagi peperiksaan SPM, subjeknya ialah bagi mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia. Jemputlah Cikgu Afif, wakil guru yang mengajar subjek kimia, mastermind. Seterusnya, bagi sijil tinggi agama, subjeknya ialah fiqh dan juga faraid. Yang guru kita Ustaz Syahrul Rizal. Senyum lebar Ustaz Syah. Tahniah diucapkan. Seterusnya tibalah masanya untuk kita mengumumkan anugerah penghargaan pengetua. Anugerah khas pengetua ini merupakan penghargaan dan pengiktirafan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah terhadap kewibawaan individu dalam menyumbang jasa dan usaha kepada kecemerlangan sekolah dan peningkatan kualiti keberhasilan murid kami. Anugerah ini diberikan kepada 2 orang guru yang namanya dirahsiakan sebelum ini. Ya, kita perhatikan sampul baru saja dibuka. Individu tersebut ialah anugerah penghargaan pengetua. Bagi lelaki, anugerah ini diberikan kepada guru yang banyak menyumbangkan jasa dan tenaga kepada pihak sekolah. Dilahirkan di Malim Nawar pada tahun 7/7/1968. Penerima yang dimasukkan ialah Encik Sufian bin Ishaq. Seterusnya, anugerah penghargaan pengetua bagi guru perempuan. Anugerah ini diberikan kepada guru yang banyak menyumbang jasa dan tenaga kepada pihak sekolah. Dilahirkan di Simpang 5 Perak pada 29 April 1965. Penerima yang dimaksudkan ialah Puan Fauziah binti Zainuddin. Ada Puan Fauziah. Nasib menang. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar atas penyampaian hadiah itu tadi. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis mempersilakan Puan Razana binti Abdul Rahman bagi menyampaikan cenderhati kepada Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis merakam lagi kepada Dr. Abdul Fattah bin Abdul Ghaffar kerana telah menyempurnakan penyampaian anugerah sebentar tadi.
para guru berkat kejayaan pelajar-pelajar sekalian. Mohon para pelajar yang menerima anugerah untuk bangun. Pusingkan badan kalian memandang ibu ayah, para guru di posisi kiri anda. Mohon tunduk hormat kepada mereka. Tunduk. Muridku, cuba kau bayangkan wajah ibu, ayah dan guru. Apakah tahu bebannya membatu, membesarkan, mendidik kamu? Ujian tak tentu, cemerlanglah anak, itulah doa restu. Hayatilah segala usaha dan dorongan semangat yang telah mereka curahkan kepada kalian. Terima kasih wahai ibu ayahku. Terima kasih wahai guru-guruku. Teruskan doakan kejayaan kami di dunia dan di akhirat sana. Kelak berkatalah kalian dalam hati masing-masing, kami sayang mereka, doakan kami, berkatilah segala yang telah diberikan. InsyaAllah. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajar-pelajar boleh kembali berdiri tegak semula dan kembali duduk. Terima kasih. Terima kasih pelajar-pelajar. Saham akhirat buat ibu ayah mahupun kami warga pendidik. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para tetamu VVIP, ibu bapa, warga pendidik sarjana dan para pelajar di atas kesudian hadir ke majlis pada hari ini. Seterusnya, sekalipun peragaan kepada seluruh warga sarjana dalam memberikan komitmen bagi menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Makkah 2022 yang penuh seri bertemakan Corporate Elegance berwarna merah hitam. Alhamdulillah telah selesai dan berjaya dilaksanakan. Ribuan terima kasih diucapkan. Akhirul kalam, kami selaku pengurusi majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata, terlanjur bicara sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Saya akhiri majlis ini dengan 2 rangkap pantun bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf